Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Puan Suryani binti Mak Daud daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Merlimau, Melaka. Hari ini saya akan membentangkan kertas kajian yang bertajuk Tahap Penerimaan Pelajar Politeknik terhadap pengajaran dan pembelajaran secara hibrid bagi kursus pemasangan dan pendawaian elektrik di Politeknik. Sebagai pengenalan, kursus pemasangan dan pendawaian elektrik di Politeknik merupakan satu kursus wajib yang perlu diikuti oleh pelajar-pelajar semester 1 bagi semua program diploma kejuruteraan elektrik dan elektronik di Politeknik. Kursus ini adalah berteraskan kepada kerja amali yang mana melibatkan amali selama 3 jam seminggu dan kelas teori sebanyak 1 jam seminggu. Bagi definisi hybrid, DBP menyatakan bahawasanya hybrid ialah suatu keadaan di mana terdapat dua identiti yang berlainan digabungkan ataupun dicantumkan dalam satu keadaan. Manakala bagi definisi pengajaran dan pembelajaran pula merujuk kepada perihal yang berkaitan dengan proses atau perihal mengajar atau sesuatu yang berkaitan dengan mengajar. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran secara hibrid didefinisikan sebagai kaedah mengajar dan belajar yang menggabungkan dua kaedah iaitu secara fizikal atau bersemuka dan kaedah secara atas talian ataupun tidak bersemuka. Kajian ini dilaksanakan berdasarkan kepada kajian literatur berikut. Yang pertama, menurut Ainur Afzan dan Ishak 2021, disebabkan oleh penutupan sektor pendidikan semasa pandemik COVID-19 telah mengubah corak pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia di mana sistem pembelajaran secara digital telah dilaksanakan di semua institusi pendidikan sama ada di peringkat tinggi sehingga ke peringkat sekolah. Keadaan ini juga disokong oleh perkembangan teknologi masa kini yang telah mempengaruhi sistem pendidikan semasa. Manakala menurut Farhana 2022, pada peringkat awal pelaksanaan PKP bagi melindungi pihak guru dan murid daripada jangkitan COVID-19, kaedah PDP secara bersemuka telah diubah kepada kaedah PDP di rumah sepenuhnya. Ini merupakan inisiatif oleh pihak KPM bagi memastikan kelangsungan sesi PDP kepada murid-murid. Manakala Idawana 2022 menyatakan kombinasi ini telah memunculkan satu kaedah pembelajaran yang dikenali sebagai pembelajaran hibrid. Pandemik COVID-19 telah mengubah perjalanan kehidupan menjadi lebih fleksibel dan ini boleh dirasai secara langsung di dalam dunia pendidikan. Terdapat banyak kekurangan daripada pihak universiti dan mahasiswa dari sudut kualiti belajar, penyampaian ilmu, ketelusan dalam permakahan dan sebagainya. Maka mahasiswa dan pensyarah serta pihak universiti juga boleh melaksanakan kaedah hibrid ini dengan matlamat memantapkan pembelajaran dan pengajaran sedia ada. Kajian ini menurut Rio dan Abdul Aziz 2019. Metodologi kepada kajian ini adalah dijalankan secara kuantitatif yang mana melibatkan soalan kaji selidik yang diisi oleh pelajar-pelajar Politeknik Kota Baru dan juga Politeknik Merlimau, terutamanya pelajar-pelajar yang terlibat dalam kursus pemasangan dan pendawaian elektrik. Okey, soalan kajian telah dibuat berdasarkan pautan isian Google Form yang merangkumi 3 bahagian yang mana maklum balas mengenai kaedah pengajaran dan pembelajaran secara hibrid dibuat di dalam borang tersebut. Keputusan bagi kajian ini dibuat berdasarkan taburan pandangan taburan yang menggunakan skala 5 mata iaitu dari skala 1 sehingga 5. Okey, yang mana 1 merujuk kepada sangat tidak setuju, 2 merujuk kepada tidak setuju, 3 kurang pasti, 4 setuju dan 5 sangat setuju. Bahagian pertama bagi soalan kaji selidik adalah untuk menentukan tahap minat pelajar terhadap kursus pemasangan dan pendawaian elektrik di Politeknik. Daripada soalan yang dikemukakan, didapati lebih daripada
50% responden adalah sangat berminat untuk mengikuti pengajian dalam kursus pemasangan dan pendawaian elektrik di Politeknik. Dan mereka juga merasa seronok serta ingin mendalami kursus ini. Bahagian kedua dalam kaji selidik ini adalah berkenaan dengan pengetahuan dan penerimaan pelajar ataupun responden kepada kaedah pembelajaran secara hibrid. Lebih daripada 50% daripada responden bersetuju dengan tahap penerimaan dan pengetahuan dalam PMP secara hibrid. Dan bahagian ketiga dalam kaji selidik ini adalah berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran bagi kursus pemasangan dan pendawaian elektrik secara hibrid. Untuk bahagian ini terdapat pelbagai taburan jawapan yang mana bagi soalan 1 lebih 50% responden bersetuju sekiranya kursus pemasangan dan pendawaian elektrik ini dijalankan secara hibrid, tetapi terdapat juga lebih kurang 50% responden tidak bersetuju. Untuk soalan kedua, terdapat sebahagian besar responden bersetuju dengan pelaksanaan PNP pemasangan dan pendawaian elektrik ini secara hibrid dapat meningkatkan kemahiran, dan lebih 50% pula adalah tidak bersetuju dan tidak pasti. Manakala untuk soalan yang ketiga, lebih daripada 50% responden bersetuju sekiranya amali ini dilaksanakan secara hibrid, dan lebih 50% juga adalah bersetuju sekiranya amali ini dilakukan secara bersemuka. Walau bagaimanapun terdapat kepastian yang tinggi pada soalan yang melibatkan pemahaman yang jelas sekiranya kursus ini dilaksanakan secara hibrid. Oleh itu didapati daripada kaji selidik tersebut, majoriti responden bersetuju untuk pelaksanaan sistem pengajaran dan pembelajaran secara hibrid dijalankan, walau bagaimanapun tidak untuk semua kursus. Terutamanya bagi kursus pemasangan dan pendawaian elektrik, terdapat ketidakpastian yang tinggi sama ada pelaksanaannya dapat membantu meningkatkan kemahiran ataupun tidak. Begitu juga dengan maklum balas di bahagian yang ketiga. Bagi soalan yang keempat didapati 44.7% bersama dengan 17 orang responden menjawab sangat bersetuju, dan 39.5% iaitu 15 orang responden menjawab bersetuju sekiranya amali ini dilakukan di bengkel. Hanya terdapat 2 responden yang menjawab tidak bersetuju dan seorang yang sangat tidak bersetuju sekiranya melakukan amali ini di bengkel. Peratusan ini adalah sangat kecil dan ini menunjukkan kursus pendawaian dan pemasangan elektrik ini lebih sesuai dan lebih digemari sekiranya dilaksanakan di bengkel secara bersemuka. Sebagai kesimpulan, kaedah pembelajaran dan pengajaran secara hibrid ini telah memberi banyak impak positif secara keseluruhannya kepada pelajar, pensyarah dan pihak pengurusan, yang mana telah membuka pelbagai ruang dan peluang dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran, terutamanya dalam bidang teknologi yang perlu ditingkatkan di era modernisasi ini. Walau bagaimanapun, di Malaysia, pengajaran dan pembelajaran secara hibrid ini masih lagi di tahap percubaan, dan kesan positif terhadap pelajar perlu diambil perhatian, terutamanya dalam mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Kaedah hibrid ini juga mampu menampung segala kekurangan yang telah wujud dalam kaedah dalam talian daripada kaedah dalam talian yang telah diwujudkan sepenuhnya semasa pelaksanaan PKP di Malaysia 2 tahun yang lepas. Okey, untuk itu sekian sahaja saya punya pembentangan bagi kertas kajian ini. Sekian, terima kasih.